Okay guys, hari ni first time aku nak buat podcast. So, kita nak tengok siapa guest artis kita. Hello guys, Assalamualaikum, what's up gang? So welcome to Sembang Seram. Hari ni aku sangat excited sebab azam aku 2024 ni aku nak comeback guys. Kalau hampa tengok video-video YouTube aku last aku post, aku rasa dah 3-4 tahun lepas dah. So aku nak kembali, aku nak buat video podcast which is aku akan sembang seram. Okay, kenapa aku nak buat cerita seram? Sebab aku ni seorang yang penakut. Aku ni sangat-sangat seorang yang gelabah. Aku ni memang penakut piang orang kata. Tapi aku nak lawan diri aku daripada sifat ketakutan ni. That's why aku buat podcast seram. And aku pernah jadi guest kepada Ashraf Channel. Kita tahu Ashraf Channel ni platform YouTuber nombor 1 kisah seram dekat Malaysia ni. So bila aku jadi guest, aku rasa best kisah-kisah seram ni. And aku rasa aku semakin berani bila aku dapat bercerita mengenai kisah seram ni. So aku akan invite aku punya kawan, influencer, selebriti, family untuk datang ke sini untuk jadi guest, untuk menceritakan kisah seram mereka sendiri. So untuk episod pertama ni aku akan invite seorang selebriti yang sangat-sangat tip top. Kalau hampa tahu dia ni memang pelakon daripada kecil lagi, memang famous. Aku tak boleh nak cakap famous macam mana. Aku pun terkejut. Aku cakap aku nak invite hang ni untuk first episode aku. Ons! Dia cakap ons. So aku dah gelabah weh. Dah gelabah. And dia dekat sini guys. Sebelum tu aku nak korang like, comment, subscribe and tekan bell untuk turn on notification, okay? So this is it guys. Eddie Ashraf guys. Dah start tadi? Dah start tadi. Tak bagi tahu, tak bagi tahu. Okay, macam mana Wan? Apa cerita ni? Kita nak buat apa ni? Eddie Ashraf ni aku kenal waktu tahun 2017. Okay, waktu tu aku habis Heaven Memaja. Bila waktu tu aku baru culture shock jumpa artis. So hamai kan aku tidur rumah sewa dia apa. Time tu ada Imam Amri, ada Eddie Ashraf. Waktu tu Eddie duduk sebelah aku. Eddie tidur sebelah aku. Hati duduk sebelah aku Eddie. Yeah. Aku macam shit. Eddie Ashraf sial. Aku tak tahu macam mana aku boleh dah feel tu Eddie. Aku tak ingat tu momen tu. Memang tak ingat Eddie sebab Lepas tu kau balik dengan ni, dengan arm semua yes. Lepas tu aku cakap, weh Eddie Ashraf aku macam mana nak sembang. Lepas tu dia tanya aku, weh Wan, hang Imam Maja. Aku Imam Maja. Aku jadi tak tahu aku jadi blur nak sembang macam mana. Sebab aku tengok drama, aku tengok dia punya filem daripada kecil weh. Daripada aku zaman sekolah tentang bulan apa semua, aku memang tengok daripada kecil. So hang bayangkan tiba-tiba aku jadi kawan hang. Tiba-tiba hang nak berkawan dengan aku. So time tu aku macam, weh aku ni siapa kan? Hang ajak aku tidur rumah apa semua, aku memang terharu lah time tu. Terharu Terharu kau tak cakap lagi. aku pun time tu. Patut kau cakap dengan aku time tu. Aku simpan. Aku bully kau. Macam aku bully Nick. Aku simpan untuk aku nak cerita kat sini ni. Oh, thank you lah. Okay, so untuk first episode ni, jadi kita akan sembang seram. Aku akan buat konsep sembang seram di mana setiap minggu akan ada different artis, different influencer. So minggu ni aku start dengan hang. Okay. So aku tahu hang ni banyak syuting, banyak berlakon. Mungkin hang pernah ada Experience yang kena kacau-kacau hantu ni. Yes. So, mungkin hang ada yang nak share. Ada, kalau ikut kan banyak Wan sebenarnya. Okay. Tapi aku ada 2 cerita yang aku rasa interesting dalam hidup aku lah. Sebab satu kenangan yang aku rasa aku tak boleh lupa langsung. Alright. So it goes back to aku rasa umur aku 18, 19 dulu kan. Waktu tengah liak lah. Tengah lihat kan. Tengah time tu tengah tak tahu nak buat apa sangat kan dengan hidup kan. So macam member aku cakap, jom kita pergi check yang tu. Macam sekarang ni orang apa yang paranormal kan. Cuma bezanya dulu kita tak ada live kan. So tak ada Instagram live, tak ada TikTok live kan. So kita memang pergi experience sendiri, pergi kat rumah-rumah hantu ni semua. So hang pergi sendiri ke? Aku pergi sendiri bro. Aku pergi sendiri dengan bertemankan dengan handphone. Handphone dulu tak ada flashlight kan. Ingat tak handphone yang Nokia ada dulu ada. Nokia 3310. Nokia Bukan 1100. Ada yang satu yang kecil kita boleh buka flashlight dia. Yeah. Kat Oh depan, yes, kat atas yes. tu, Aku tahu. So aku pakai handphone tu dulu. So kita pergi dekat rumah-rumah hantu yang dekat Malaysia, dekat KL ni lah. Dan yang paling experience yang paling best sekali is aku pergi kat rumah Dr. Melawati. Pernah dengar? Rumah ni famous. Backstory cerita tu dia ada banyak cerita lah. Tapi cerita yang aku tahu is dia seorang doktor. Disclaimer cerita ni aku takut nanti kalau ada yang family members dia terasa ke apa benda. Ini cuma cerita yang aku tahu dan aku cuma sampaikan. Tapi aku tak tahu benda ni betul ataupun tidak. Tapi ini cerita yang aku membesar dengan cerita ni lah. You know, dekat Taman Zoo View rumah ni. Rumah banglo yang besar. Kat belakang dengan zoo. And hampir dengan siapa? Hampir berapa orang? aku pergi dalam 5-6 orang member aku. Faham? Ramai lah. Kita memang
tiap-tiap malam aktiviti kita cari hantu. Tiap-tiap malam aktiviti Tiap-tiap malam. Ya, so backstory rumah ni, back to that. Okay. Backstory rumah ni, dia seorang doktor and dia macam stress dengan kerja dia sebab dia tak dapat nak selamatkan satu patient dia, and patient dia meninggal. So dia balik rumah, dia bunuh semua the whole family. So rumah tu kosong, ditinggalkan untuk berapa puluh tahun aku tak ingat, tapi memang besar rumah tu. Doktor tu bunuh semua family member dia. Ya, sebab dia tak boleh nak selamatkan satu patient. Dia tak dapat selamatkan satu patient. Aku tak tahulah, itu apa yang aku dengar. Ada juga cerita yang aku dengar dia macam overuse drugs and dia bakar the whole family ke semua. Aku tak tahu sangat lah cerita tu. Okay, so itu the backstory of the rumah lah. So orang kata rumah tu antara yang paling seram lah untuk zaman-zaman budak-budak tu dulu kan. So aku pergi 6 orang member aku, 7 orang sorry. Ada seorang perempuan. Awet hang lah tu. Bukan. Our girlfriend member aku. Tak ingat siapa nama dia, Ed ke apa benda tak. Bukan Adriel Iman lah. Masa tu dia pun tak sunat lagi aku rasa. So tapi yang masuk dalam rumah tu cuma 3 orang. Aku dengan 3 orang kawan aku. Yang lain tinggal dekat dalam kereta masa tu kan. Ada 2 biji kereta lah kita bawa. So biasanya kalau kita buat paranormal ni semua, kita sampai dekat satu tempat tu kita akan rasa macam oh shit, seram lah tempat ni, akan rasa macam bulu roma meremang ke apa kan semua. Tapi on that night kita masuk dalam rumah tu, aku tak rasa anything. Aku tak rasa macam takut yang macam biasa aku rasa. Sebab aku rasa kenapa kita pergi paranormal ni, sebab kita nak rasa that feeling kan. Kita nak rasa macam takut, macam best kan. Macam dengan kawan-kawan takut. Sebab benda tu yang aku rasa addictive kan at that time kan. Sebab aku rasa benda tu yang bagi kita joy and experience yang best juga kan. So bila masuk dekat rumah tu, aku tak rasa anything. Aku tak rasa macam takut. So aku macam pelik lah. Macam apa pasal rumah ni macam tak seram pun sebenarnya. Orang lain semua cakap rumah ni paling seram lah, apa benda lah. So aku masuk bertemankan handphone ni, torchlight tu. Kita orang masuk sampai dalam tau. Dia punya rumah tu macam porch parking. Lepas tu kau kena cross satu bridge kayu which dah rosak. Tangga tu dah reput. Aku dah sampai masuk sampai dalam, still aku tak rasa apa-apa langsung. Aku macam mengarut lah tempat ni, tak seram langsung pun sebenarnya kan. So aku pun ajak member aku keluar, pergi masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, kita nak caw. Lepas tu dalam pukul 3 pagi, 4 pagi lebih kan. Masuk dalam kereta, tiba member aku message kan, type SMS kan. SMS aku, D, Haikal tak okey ni. Member aku nama Haikal kat belakang. Di belakang aku macam aku tahu lihat belakang. Kenapa dia tak cakap, kenapa dia nak kena message? Dia takut. Oh, okay, so aku duduk 2 orang kan dekat depan. Aku duduk passenger seat. So belakang ada 3 seat kan. So Haikal duduk belakang aku. Sebelah dia is dia punya dia punya girlfriend. Dia punya girlfriend, ada lagi seorang member aku yang add ni. Text aku, message aku cakap, "Di, Haikal tak okey ni." Aku macam, asal lah? Aku tengok belakang, dia macam ni dekat seat. Dekat seat? Dekat seat macam ni, tegak. Ush. Aku tengok kan, oh fuck. Sorry. Aku tengok kan, macam ush. Lepas tu aku suruh kawan aku berhenti tepi lah. Pasti dah dekat Orang Semaju section 5. Berhenti tepi. Ni lepas balik lah. Lepas balik. Nak balik tu. Lepas balik. Yang daripada tak rasa apa-apa. So time tu hang kan macam tak ada apa pun. Tak ada apa, balik lah. Belagak lah kan. Belagak, balik lah. Balik lah. Balik. Bila member aku message buat balik muka Haikal tadi. Okay, masih. Bila member aku message aku, kita orang berhenti kat tepi jalan dekat Orang Semaju section 5 masa tu. So sorang-sorang keluar daripada kereta. So aku keluar dulu, driver member aku yang drive kereta pun keluar. Lepas tu lagi 2 orang member aku ni pula keluar. Semua takut kan, sebab tahu dia kena rasuk. Tapi dia just stay macam tu je tau. Keras je macam tu tau. Lepas tu orang yang last keluar selepas sebelum dia, so tinggalkan dia seorang dalam kereta. Last kali yang keluar ni je, seorang keluar dia terus meracau. Haikal tu baik. Suara perempuan siut. Haikal? Suara perempuan. Kita orang tak tahu apa-apa nak buat apa langsung lah. Sebenarnya kita tak ada experience, tak ada seorang pun yang tahu berubat ke apa benda lah semua. Seorang pun tak tahu. Tapi hang hafal ke surah Al-Kahfi semua, hang hafal? Janganlah, itu selepas tu. Itu adalah momen yang buatkan aku rasa aku perlu belajar. Sebab tu lepas tu hang hafal. Tapi tak tahu apa-apa ni. Memang tak tahu lah nak ubat orang bila kena rasuk ke apa kan. So aku ada seorang member dia pula, dia ni buat memang kepala tawa. Dia di antara kepala tawa kan. Dia pergi kat member aku, dia pegang kepala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia buat macam ni. So macam ni. Kau kata ada member yang kepala tawa kan. Surprisingly, benda tu
bukanlah work, tapi macam benda tu mungkin dah penat kot. Badan tu dah penat, dia macam okey sikit. So aku macam ni benda ni tak boleh jadi ni. Kita kena bawa pergi jumpa ustaz. So dekat Kawasan Maju tu ada satu masjid lah. Aku tak ingat masjid apa kat atas tu. Bukan Fisabilillah, Cyberjaya kan. So aku bawa member aku, bawa masuk dalam kereta, pergi jumpa dekat ustaz dekat masjid tu. Bawa tu time tu dia dah hilang, dia tak macam. Tapi kita tahu dia bukan dia lagi. Siapa duduk sebelah dia weh? Dia pegang dah time tu. Gila ke apa weh? Macam mana? Kan dia duduk dalam kereta nak pergi ke masjid tu. Macam mana keadaan tu? Macam nak siapa pegang dia? Oh, dia dekat belakang lah. Dia dekat belakang tapi memang dia dah penat. Tapi kita tahu tu bukan dia lagi. Dia Radio buka lagu betul. tak buka ayat Quran apa tak buka? Tak buka. Okey. Tak buka. Aku tahu baca doa makan je time tu. Okay, aku rasa kena baca doa makan kalau benda-benda tu jadi. Jadi sebab dia takut niat kita nak makan dia. Tak, aku gurau. Aku gurau. Okay, so kita bawa pergi masjid kan. Lepas tu ustaz ni lah yang baca kan, elok-elok kan. Lepas tu okay. So for the first time, group kita orang pergi sembahyang subuh. Ramai-ramai. Tak pernah lagi masa tu kita orang geng subuh macam Jumaat lah waktu tu. Kira hampa yang start tapi, dulu. Tapi time tu subuh macam tak ada. Oh, dia bukan subuh macam Jumaat, dia subuh macam tak ada. So kita orang yang tak pernah solat Jumaat satu geng ni. Solat Jumaat pula. Solat subuh satu geng ni pergi solat subuh ramai. Time tu memang khusyuk betul lah. Itu adalah kali terakhir aku pergi kali terakhir solat subuh. Bukan, janganlah. Itu kali terakhir? Kali terakhir aku buat kerja-kerja paranormal ni. Kerja-kerja paranormal. Lepas tu dah tak ada dah buat dah. Seram. Aku tak dapat bayang. So aku tanya member aku, apa yang kau nampak sebelum kau kena rasuk? So dia kata masa kita orang dua masuk, sebab kereta tu parking betul-betul kat luar rumah kan. Ni rumah yang kita nak masuk, kereta parking sini, so kita jalan masuk. Dia kata right before dia kena rasuk tu, masa kita orang masuk ke dalam rumah, dia nampak 5-6 orang lembaga hantu-hantu ni semua keluar daripada rumah tu. Keluar daripada rumah tu. So hampa masuk, dia keluar? Dia keluar. Kita masuk, dia keluar. So dia nampak lah lembaga tu keluar. Dia tak nampak muka, tapi dia nampak daripada badan sini ke bawah kaki. Kau imagine berapa tinggi benda tu. So dia duduk dalam kereta kan. So dia nampak badan kan dari ke bawah keluar 5-6 ekor keluar daripada rumah tu. Tapi tu tak masuk rumah lagi. Aku baru nak masuk. Tapi hampa dah masuk lah kan? Baru nak masuk dia keluar. So dia nampak 5-6 lembaga ni yang sangat tinggi, yang dia cuma boleh nampak daripada badan dan ke bawah. So kau tahu bila kita nampak macam orang jalan tapi kita tak nampak muka, mesti nak tengok muka kan. So dia try untuk tengok muka tu. Dia toleh nak tengok muka je, dia terus tak ingat apa-apa dah. Tapi dia remember yang ada, dia nampak macam kalung, rantai-rantai bunga kat tempat tu. Masya Scary Allah. Scary kan. Weh, ni memang scary weh. Aku tak dapat bayang macam mana hang ada keberanian. Macam mana hang ada keberanian untuk hampi sana, untuk hang. Dulu budak-budak aku memang berani. Aku memang seorang yang suka challenge diri aku sendiri. Sebab aku macam at one point aku macam cabar kan. Cabar Syak, betul ke benda ni ada? Aku nak tengok sangat. Aku faham konsep kita nak pergi mamai nak masuk rumah hantu tu. Tapi hang pernah terfikir tak macam aku suka agak masuk rumah hantu. Memang aku tak suka hantu, tapi kalau masuk rumah hantu mamai aku suka. Tapi waktu hang pernah fikir waktu hang nak balik rumah seorang-seorang. Waktu hang seorang-seorang sebab kadang-kadang bila kita pergi mamai kita tak rasa sangat. Tapi hang pernah terfikir tak bila hang nak balik seorang-seorang, hang duduk dalam kereta seorang-seorang, time tu hang rasa takut? Adakah hang rasa time tu? Tak, aku berani. Hang memang macam berani lah. Aku berani. Aku suka hang perasaan lah. takut tipu lah. Takut tu tak ada, tapi aku suka perasaan takut tu. Faham. Aku suka macam kat mana ni seorang-seorang macam okay, hang jadi mencari dia hang. Mencari. Tapi alhamdulillah lah, mungkin Tuhan tak nak tunjukkan dekat aku, ataupun benda tu tak nak tunjukkan dekat aku. Sampai sekarang aku belum pernah nampak. Haikal tu sekarang macam mana keadaan dia sekarang? Haikal aku rasa last kali aku jumpa dia dekat hospital sakit jiwa. Tak. Dia okey. Dia okey lah. Dia pun berani kat sebenarnya. Sebab tu yang kita semua try pergi kan. Tapi tu lah, experience tu gila lah. Tapi sekarang aku dah lama dah tak jumpa dia. Okay, so untuk cerita yang kedua ni, jadi hang tadi hang cakap ada dua cerita kan. Untuk cerita yang kedua ni kita iklan dulu, okey. Ting. Ini untuk cerita yang kedua ni. Baju? Calon mah. Style lah. Design baru. Ini design baru. Design baru. 2024 punya design ni. Sekali kan ni. Design baru Design baru dah bro. Kat mana nak dapat ni? Korang boleh dapatkan dekat TikTok Shop. TikTok Shop. Calo Worldwide ataupun Calo Football Club. Yeah. Calo Sports Club.
Selesa dia. Oh, selesa. Ini antara design kita yang macam kita nak buat comeback dengan kita punya first design. Yes. Sebab first design kita dulu yang ramai sangat suka, ramai sangat beli. One of our kita punya top seller is this one. Tahun 2017. 18. So kita buat comeback dengan design yang colour yang sama tapi with a better design, better quality. Kalau macam ni bang? Ini ni calon worldwide lah. This is more to calon worldwide. Ini more to calon sports club, calon football club. Tapi ini this is kita punya one of the earliest design untuk calon worldwide. Kita akan keep on doing all this kind of design lah. Nice. So kalau hampa nak dapatkan baju calon ni, memang ngam ni, boleh dapatkan di TikTok shop Calon Sports Club. Okay? Right. So ni untuk Sembang Seram di cerita yang kedua ni, aku ada buat challenge sikit. So setiap minggu memang orang akan makan samyang. Yes. Samyang. So hang kena makan samyang ni sambil hang cerita hantu. Sambil cerita hantu. Lagi seram kan? Okay ni silakan. Okay. Alright. Sambil cerita. Sambil cerita. Tapi takut termakan mic ni. Sini lagi. Okay, boleh. So cerita kedua kan. Okay, right. Ini pun antara experience aku lah, yang aku experience sendiri yang aku tak boleh lupakan. So dia sebelum hang masuk tu apa kata baik sikit lah. Baik sikit lah. Takut nanti lagi seram, nanti semua takut nanti. Buat macam mukbang sikit. Yes. Okay Adi, untuk Sembang Seram kita di second section ni, hang kena makan samyang tanpa minum air Adi. Tanpa minum air? Tanpa minum air Adi. Yes. Aku nak pergi peluh gila babi ni Wan. Tanpa minum air. Sampai tisu. Sampai tisu boleh. Tanpa minum air. Okay. Right. So cerita kedua ni kan, ayat tak tepi. Tak tepi ya. Tak jauh sikit. Okay. Cerita kedua. Aku rasa lebih kurang umur aku masa tu 22-23 tahun. Yes. Masa tu aku syuting kat Kedah. Time tu dengan siapa? Emilia? Bukan Emilia lagi lah. Dah 23. Oh tu baru, Emilia baru. Okay. Aku syuting kat Kedah. Syuting drama lah, drama biasa. Sebab aku Alustak. Aku syuting kat Alustak. Aku stay kat Alustak. Tapi kita shoot hari tu dekat Gunung Jerai. Kat bawah Gunung Jerai. Gunung Jerai ni. Kita shoot dekat bawah Gunung Jerai. Gunung Jerai ni memang kalau orang Kedah, memang dia tahu memang kalau balik tu jangan balik malam. Kalau pergi sana, kalau balik malam jangan balik seorang-seorang and jangan balik lewat malam. Itu je aku tahu. Okey, sambung. So, masa tu kita syuting tak naik pun Gunung Jerai, kat bawah je. Kat bawah tu ada macam satu madrasah kecil kat bawah tu kan. Betul. So, cerita ni yang kena rasuk tu bukan akulah. Tapi yang kena rasuk pada hari tu kita punya assistant PM, nama dia Ika. Assistant production manager. So masa kita shooting kat situ, kita macam dah settle macam maghrib macam tu, kita rap lah. Kita rap, so kita balik. Aku naik lah satu kereta dengan aku punya assistant director, dengan production manager, production manager aku, dengan assistant production manager, aku duduk kat belakang. So masa kita on the way balik tu, Ika duduk kat passenger. Ika ni yang kena rasuk. Sebenarnya dia kena rasuk dah masa tu. Tapi masa dia kena rasuk tu, dia macam dia cakap pintu tau. Dia macam nak keluar daripada pintu. Dia cakap, kita orang semua duduk kat belakang ni. Dalam kereta. On the way nak balik kita punya homestay. Lepas tu kat Alustak, cakap pintu, cakap tingkap. Aku kat belakang tu macam Ika, hebat macam tu Ika. Ni memang confirm kena rasuk lah. Confirm lah, memang nampak dia situ. Lepas tu yang assistant PM yang drive ni, the production manager yang drive ni, lock pintu lah. Takut if anything happen kan. Takut dia keluar, lompat, terbang ke apa benda. Kita tak nak benda tu terjadi. Lepas tu apa yang dia buat is dia buka surah dekat radio. Dia buka surah tu tertukar Zion. Tertukar. Buka surah? Tukar. Masuk lagu Nabila Razali tiba-tiba. Jujurlah aku suka. Wait, tapi gentle lah. Tiba-tiba tukar. Tertukar. Itu aku selalu dengar cerita tu tau. Tapi tak pernah jadi dekat aku. Hari tu dia betul-betul jadi dekat aku kan. Sorry, dalam kereta tu berapa orang? Ada 4 orang. Aku 2 orang kat belakang, Ika yang duduk depan tu. Ika duduk depan. Ika tak drive lah. Yang seorang yang drive, Ika kat depan. Dia tak drive, nasib baik dia tak drive lah. Kalau dia drive, dia patah balik Gunung Jerai, dia naik paling atas tu. Alright. Okay, lepas tu kita sampai homestay. Assistant PM ni it happen to be dia punya boyfriend lah masa tu. Bagi tahu orang yang dekat homestay tu, bawa keluar daripada rumah, tolong bawa Ika ni keluar masuk dalam bilik. And then masa tu kita punya director is aku tak tahu korang kenal ke tak. Aku tak tahu aku boleh mention names ke tak. Tapi tak apa. Nama dia is Zulkifli M. Osman. Dia abang kepada Aziz M. Osman. Yes. Okay. And dia ni, aku tak tahu ilmu apa dia belajar, tapi dia ni punya power, level power dia dengan hantu ni, dia sampai level pergi kejar hantu kan.
Weh, ni lebih pada ustaz weh. Weh, dia kejar hantu weh. Dia kejar hantu for Okay, kita tengah syuting. Tengah syuting, lepas tu tiba-tiba lampu set terpadam 3-4 kali. Because kita syuting tempat yang agak keras. So dia macam fed up. Dia bengang hantu tu, dia pergi kejar hantu tu, pergi masuk hutan. Kita orang semua macam, "Oi, mana dia pergi?" Lagi dia keluar relax je. Cakap dah, tak apa, kita boleh shoot. Dia punya level, aku tak pernah jumpa orang macam tu lah bro. Tapi dia punya level of berani dia tu, aku respect gila babi. Sampai hantu takut dengan dia. Dia pergi kejar hantu, kau bayang kan? Wish. Alright. Ada Ika tu it's okay ni. Makan siap. Siap lah. Serius sekali bro. Come on. Jadi aku buat minta maaf untuk Sembang Seram ni memang aku bagi untuk artis, selebriti. Aku kot, come on lah. Aduh. Sambil-sambil. Okay. Lepas tu kita panggil semua budak-budak kru keluar, pergi dekat kereta untuk bawa Ika. Okay. Keluar pada kereta tu. Ika tu tak besar pun tau. Dia saya dia normal size, petite size untuk perempuan Malaysia. Tapi yang kena angkat dia daripada kereta tu, nak bawa masuk ke dalam 8 orang kan. 8 orang lelaki yang seram tak? 8 orang lelaki angkat dia, bawa masuk daripada dalam kereta, masuk dalam. Gila babi. Dia punya meronta semua kan. Okey tak okey. 8 orang lelaki kan. 8 orang lelaki. Padahal dia small size je. Kalau standard, kalau dia bukan kena rasuk, dia mungkin kena angkat macam seorang pun boleh carry dia. Tapi 8 orang pegang kaki, pegang tangan. Sebab dia punya kuat level, dia punya energy meronta tu. 8 orang lelaki, 8 orang tak cukup. Angkat Ika. Ika tu badan kurang kerding lah. Tapi 8 orang angkat. Oh, Ika Fana. Budi macam Ika Fana. Lebih kurang macam tu kan, size dia kan. Lepas tu bawa masuk. Kita call lah Uncle Zulkifli ni kan. Cakap, Uncle Ika kena rasuk ni. Dia dengan relax dia cakap, okay tak apa, letak dia dalam bilik, tutup semua tingkap, tutup semua lampu, tutup semua pintu. So diorang pun semua masuk, bawa dekat dalam bilik, tutup tingkap, tutup pintu semua. Ramai lah dekat dalam tu nak tengok kan. So yang rasuk ni pula bukan calang-calang lah, bukan budak-budak punya jin lah. Ini memang nenek level yang mungkin nenek bayan. Umur dia mungkin dah dalam, yang masuk dalam badan Ika ni, umur dia mungkin dah 500 tahun, 600 tahun. Level dia. Sebab kita buka surah, dia baca. Dia gelak kan. Ika tu gelak. Ika siap tu menganjing gelak. lah. Dia menganjing. Dia mengaji Wan. Dia mengaji. Dia menganjing dan mengaji. Tak, dia menganjing bukan lah tu. menganjing lah dia. Sebab bagi aku, jin ni dia hidup lebih lama daripada kita. 500 tahun, 600 tahun, sometimes ada yang sampai 1000 tahun. So confirm lah dia lebih tahu pasal surah-surah ni daripada kita yang baru belajar 10 tahun, 20 tahun. Aku rasa mungkin ustaz tu tak buat doa kunut. Kalau doa kunut mesti orang lupa punya. Mesti Ika je lupa punya. Standard kan, doa kunut mesti orang lupa punya. Okay, Lepas tu diorang semua dah try baca surah semua. Dia tukar, dia baca sekali, dia sambil gelak-gelak semua. So Uncle Zul sampai lambat sikit lah. Uncle Zul sampai dalam maybe half an hour after that. Dia masuk dalam bilik tu dengan cara paling simple, paling humble. Dia dudukkan Ika tu, dia baca something dekat leher, dan dia tepuk Ika tu terus hantu terus keluar. Lepas tu dia panggil aku, Eddie, cari botol kosong. Aku pun cakap, okay. Aku pergi cari botol kosong, botol besar, botol macam tu lah, botol besar. Dia masukkan kat dalam tu, dia tutup, dia bagi aku, nah, benda tu kat dalam ni. Aku macam tengok macam, botol tu jangan buka, gila. Kan, aku macam, ada dalam ni. Aku macam, betul ke? Aku tengok lah, aku tak nampak lah apa-apa kan. Sebab benda tu kita tak boleh nampak sangat kan. Lepas tu dia kata pergi buang kat sungai, jangan buka botol ni. Jangan buka weh, tolong jangan buka weh. Aku pun aku cakap okay. Lepas tu aku pergi dengan Rana pergi kat sungai depan tu, bawa botol tu. Aku tengok dalam kereta, aku tengok kan. Aku nak tahu kan. Tengok dalam kereta, sanggup tengok. Sampai tengok macam ni, macam ni kan. Tak ada apa, abang tak ada apa. Aku tak nampak apa-apa lah. Aku tak nampak apa-apa. Han tak goncang botol tu. Aku goncang weh. Memang aku tak nampak apa-apa kan. Aku budak lagi masa tu kan. Memang aku suka benda-benda macam ni. Lepas tu aku macam nak buang kat sungai. Aku dah berhenti kat sungai. Dah berhenti dekat tepi kan. Tangan sungai tu pukul berapa? Dah pukul 8-9. Sebab benda tu jadi malam. 8-9 malam. Malam, mesti malam lah. Malam lah. Gelap sebab lah. benda tu jadi yang kena rasuk tu dalam pukul 7 macam tu. Lah. Tapi sungai ni tepi highway. Macam atas ada highway. Lepas tu bawah tu ada sungai kan. Tu diorang kata jangan buka benda ni. Warga semua, it's either nanti dia akan patah balik dekat orang yang dia rasuk tadi, ataupun dia akan attack orang tu. Aku macam, serap buat. Kau buka je. Bodoh. Kau apa ni bodoh?
Kau manusia tak kenal. Weh. Aku buka. Tapi tak ada apa-apa jadi pun. Tapi apa saya kau buka bodoh? Aku nakal bro. Aku memang suka benda. Kalau orang kata apa, cakap jangan. Awak buka gila. Orang cakap jangan, lagi aku buat. So silap dia lah. Dia cakap aku jangan buka. Aku macam ferak buka, aku buang. Yes. So kat situ lah sampai cerita dia. Benda tu masih ada. Benda tu masih ada lah cerita dia lagi. Mungkin lah, mungkin. Tapi aku rasa kalau kita tak buka pun, kau tak rasa dia panggil member dia suruh buka kan dia? Macam mana nak panggil member dia? Dia tutup bodoh. Dia tutup, dia tak boleh keluar. Macam mana nak panggil member dia? Nak call macam mana lain tak ada. Boleh, aku rasa mesti akan ada punya orang buka. Uish, aku tak tahu kenapa aku selalu dengar mak-mak aku cakap kalau jumpa barang-barang botol kat laut Jangan buka. Aku kalau jumpa aku buka. What the Kesian bodoh dia lama duduk dalam tu. Kesian lawan. Kau bayangkan kalau kau duduk dalam tu, life kau 200 tahun dekat dalam botol. Buka lah, kesian. Dia nak hidup juga. Hang memang gila tadi. Hang memang gila weh. Okay, ada satu cerita lagi. Okay. Ini recently. Last terjadi. cerita. Last cerita. Okay. Baru sekali terjadi. Okay. Aku shooting kat Melaka. Ni paling selama. Ni kisah tu ni kisah kat Jepun ke? Kisah kat Tak. Ini kat Melaka. bukan dekat Jepun yang tengah snow tu bukan. Bukan. Okay. Ingat yang terbaru semua bukan. Bukan. Bukan time jalan-jalan, bukan cuti bukan lah. Okay. Tu tak seram, tu seronok. Okay. Jadi kalau kau nak buat podcast tentang cerita seronok, bagi aku. Banyak cerita seronok. Baik. Okay. So, aku kat Melaka, kita shooting filem Klepat. Sebelum ni tak keluar lagi. Oh yes. Hari tu aku shoot dengan Nadir and Mekin. Dengan Mekin. Kita shoot, so kita ditempatkan dekat satu homestay. Kat mana aku tak ingat. Dekat Umbai. Homestay ni dekat Umbai. Area situ lah, aku tak ingat spesifik nama dia. So semua pelakon ditempatkan dalam tempat tu. Termasuk dengan Abang Joey Daud, Adik Fuzi. Tapi aku sampai kat tempat tu, aku tak rasa apa-apa pun. Aku rasa macam dia homestay biasa yang besar. Tapi diorang macam Abang Joey Daud first one tu keluar daripada tempat tu, pergi duduk dekat homestay lain. Sebab dia kata macam tempat tu macam tak ngam, jauh daripada set. Aku kata tak apalah, Abang Joey nak pergilah. Kita orang nak stay sebab kita orang macam budak kan. I mean like dengan Mekin, dengan Nadir, kita nak lepak sekali semua kan. Macam tak suruh. Hang habis tu. Hang macam apa ya? Aku dah lama tak makan benda ni Wan. Ya. Lama sangat. Sebab aku tengah diet sekarang ni. So aku memang tak sentuh benda-benda ni semua. Tapi sebab kau aku akan. Ada lagi lah nak tambah? Tak apa. Okay, lepas tu kita stay lah. Kita stay. Malam pertama tak ada apa-apa. Kita pergi shooting. Dan next day, malam kedua tu first yang kena orang pertama yang kena kacau dekat villa, dekat resort tu adalah Nadir. Yes. Tapi aku tak kena lagi. Okay. Pintu bilik dia kena ketuk. Tang. Ini apa yang dia cerita dekat aku the next day. Dia datang kat set, cakap, "D, semalam kau okey tak tidur?" Aku cakap, "Okey, tak ada apa-apa." Aku kena kacau lah, D. Dia cakap aku seorang, tak bagi tahu Mekin. Cakap kena kacau macam mana? Bilik aku kena ketuk dinding. Tang. Aku tak boleh nak tidur. Mekin yang ketuk kan? Bukan. Mekin tak tahu lagi. So dia cerita aku, dia kata bilik dia kena ketuk tang bila dia nak tidur 2 kali. Tapi dia macam sebab penat tidur juga. So the next day dia bagi tahu aku cakap tak ada apa lah kot, mungkin tikus atas dinding ke, atas ceiling ke, jalan-jalan bawah bumbung semua kan. Tu dia kata okey, tak apalah, okey kot. So malam dia aku masih tidur lagi lah. Nadir cuba untuk lupakan lah, tak nak ambil serius pasal benda tu kan. So try tidur lagi. The next morning Mekin pula datang kat aku. Cakap, Nadir, aku kena kacau dah malam tadi. Cakap, aku kena kacau macam mana? Aku dah start tu like dah dia punya connection tu dah link lah. Sebab first Nadir kena, second night Mekin kena kacau. Katil dia kena goyang weh. Mekin cerita kat aku, dia tengah nak tidur, tiba dia rasa macam katil dia goyang. Katil goyang bye. Lepas tu dia terkejut lah. Katil goyang lah, terkejut. Macam, uish. Tu dia takut dia tidur dengan Nadir. Lepas tu dia bawa bagi tahu Nadir. Dia tidur dengan Nadir sebelah-sebelah. Tapi nothing happen. Tapi dia orang tinggalkan aku lah. Aku still dalam bilik aku lah, seorang-seorang. Tapi aku masih tak ada apa-apa lagi yang terjadi dekat aku malam tu. Lepas tu dia bagi tahu aku lah. Aku macam things getting serious lah kot bagi aku kan. So aku cakap maybe kita kena tukar tempat, tukar resort kan.
tukar tempat kita stay. Sebab bagi aku balik daripada kerja tu penting untuk kita rehat, untuk kita tidur, so that the next day kita start fresh with a new idea untuk shooting lagi another long day kan. So bagi aku tidur tu sangat penting. Tapi bila kita kena kacau, kita tak dapat tidur yang quality lah. So mungkin the next day kita tak dapat nak perform the best kan. So aku cakap dengan aku punya production manager, kita kena tukar tempat sebab kita tak dapat cukup rehat kan. Sebab Nadir dah kena, mungkin dah kena. So the last night tu aku pula kena. Allah. Aku tengah nak tidur, nak on the phone lah dengan ni kan, nak tidur kan. Dengan siapa? Dengan girlfriend aku lah. Yalah. Kan on the phone, FaceTime. Lepas tu sambil tidur tu, baru macam nak lelap, aku dengar bunyi kerak. Bilik aku bukan sliding door. Kerap tu girlfriend kau berdengkur ke apa? Bukan, bunyi sliding door, kerak. Ush. Sliding door tu betul-betul kat sini. Aku tengah tidur kan, dah nak lelap, nak tutup mata, serak. Aku macam tertoleh terus lah dekat tempat yang ada bunyi tu. Uish, apa benda ni? Lepas tu dah connect balik dengan cerita-cerita Mekin, cerita Nadir yang baru jadi semalam, baru jadi 2 hari lepas kan. Oh, ini mesti benda ni datang kacau kan. Kacau aku pula malam ni kan. Ni tempat yang sama, tempat yang lain lah? Tempat yang sama masih lagi. Last night last night. sebab kita masih tak dapat jumpa location untuk tukar tempat lagi. Sebab apparently that time macam semua homestay penuh kan. Lepas tu aku tengok tempat tu kan, memang sliding door tu terbuka dengan langsir, angin daripada luar bertiup-tiup kan. Sebab aku ingat aku tutup pintu tu. Sebab last yang masuk bilik aku Alip. Dia ambil aku punya skrip, dia ambil aku punya bag nak letak dalam kereta untuk dia kunci. Alip tak tidur dengan hang? Dia tak tidur aku, dia tidur dengan ni. Aku tengok lama kan pintu tu. Aku cakap ni kalau dia buka lagi ataupun dia tiba-tiba dia tutup lagi, memang aku cabut lah. Memang aku lari lah bye. Betul? Kan? Tak, tapi alhamdulillah nothing happen. Sampai aku tertidur. Sampai tidur, the next day kita pergi shooting. Aku benda ni dah jadi serius lah. So aku naikkan cerita ni tu aku punya producer dia, assistant PM, untuk kita memang kena tukar bilik. Sebab kita orang tak dapat cukup rehat pun dekat situ. Kena kacau lah bagai semua kan. And location pun jauh daripada set pun jauh daripada homestay. So diorang try masih tak jumpa lagi. So kita took the initiative. Aku tidur satu lagi malam. Aku mungkin tak, kita tak tidur satu malam. Tapi kita terpaksa book hotel, tidur dekat hotel. Punya level takut nak tidur dekat situ. So kita pergi book hotel dekat Holiday Villa ke apa kat Melaka lah. So bila kita habis shooting jam pukul 4 pagi macam tu, kita balik juga dekat tempat tu untuk ambil barang-barang kita, pergi tidur hotel last night kita kat situ kan. So memang kita balik lah. Aku masuk bilik aku masing-masing, kemas barang. Aku masuk bilik aku bau tak sedap. Bau pelik. Nak kata bau bangkai tak, nak kata bau stokin tak, nak kata bau suara dalam tak. Memang busuk. Tapi aku tak perasan untuk sampai aku tegur. Aku tak tegur sebab aku tengah busy. Kemas barang aku, kemas. Alik masuk bilik aku, tolong aku kemas sikit. Kau Alik kentut bukan? Bukan. Okay. Alik masuk bilik aku. So aku macam senyap lah. Aku macam mungkin dah lama sangat bilik ni ke apa kan. Lepas tu bila on the way balik, Alik cakap aku, Mekin dengan Nadir naik satu kereta. Mekin cakap dengan Nadir, bilik diorang bau. Sampai dekat hotel tu diorang tanya aku, bilik kau tadi bau pelik. Aku macam, weh pelik gila weh bau. Aku ingatkan bilik aku je, bilik korang pun kena. Memang busuk pelik lah bau dia. Alik masuk bilik aku, Alik cakap, memang pelik lah, tak pernah bau bilik tu macam tu. So kita balik kita stay kat hotel. Masing-masing semua macam duduk kat satu selimut, suara takut. Tak macam tu lah. Tapi alhamdulillah nothing happen lah. Dia tak ada level yang sampai dia tunjukkan diri dia ke apa semua, tak so lah. dekat Holiday Villa tu memang nothing happen lah. Dekat tempat baru tu ya, tak ada apa-apa lah. Lepas tu kita balik KL and then kita pergi stay to another tempat lah. So aku rasa mungkin tempat tu tak suka kita orang tekal sangat ke, bising sangat ke, balik Kelepet filem tu akan keluar tak lama lagi. Akan keluar tahun ni, mungkin dalam bulan 7 bulan 8 ni guys. Tinggal Eddie Ashraf, Mekin dan Nadir. Yes. Best. Cerita tu memang satu road movie yang memang komedi. Dia like komedi lah. Okay Di, aku rasa cerita yang paling seram untuk aku rasa tak boleh lawan lah yang Ika tu lah. Ika tu aku rasa memang paling seram. And aku respect hang. Sebab aku tak tahu nak respect ke, nak kutuk hang ke apa. Sebab hang ni aku tak tahu sakai ke, saya tak sakai sanggup pergi buka botol hang memang nak kata bodoh tak bodoh, nak kata cerdik tak cerdik. Bengong orang kata, bengong orang. Budak bengong kan. Lagi orang kata jangan tu, lagi aku buat lah bro. So Di, thank you Wan. Thank you so much. So guys, kalau korang nak tengok siapa lagi aku invite untuk next episode, korang boleh komen siapa yang korang nak aku invite, okay? So jumpa lagi di episod yang akan datang di Sembang Seram. Okay, ciao.